Allah. Allah jadikan Al-Quran seketul itu dengan 30 juzuknya, 114 surahnya, dengan 6.236 ayat itu Allah telah jadikan Quran, dan Allah letak di mana? Di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia, daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam secara tadarus, iaitu beransur-ansur selama 23 tahun. Tapi yang sebenarnya Quran seketul itu Allah sudah jadikan terlebih dahulu dan diletak di Lauh Mahfuz. Itu betul, semua kita setuju. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن نصره على نهجه وجاهد بجهاد اليوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Timbalan Pengurusi, dan yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan-tuan guru, para asatidzah, staf-staf EJK yang berusaha, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan hidayah oleh Allah, di mana hidayah Allah itu membawa kita ke satu tempat yang Allah suka dan kasih sangat-sangat, yang juga dikenali sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi, dan kita masih dikuatkan lagi badan kita dengan dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kekalkan hidayah itu untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Masya-Allah. Tuan-tuan, walaupun sudah selang beberapa hari dah kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maulidur Rasul, bila dia mai Rabiul Awal, maka kita akan menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tarikh yang dipersetujui oleh segolongan ulama adalah 12 Rabiul Awal. Walaupun tarikh itu ada khilaf di kalangan para ulama yang tak boleh menetapkan tarikh yang tetap kelahiran Nabi, tetapi ramai memperakui dan mempersetujui bahawa 12 Rabiul Awal itu dijadikan sebagai hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia menjadi satu persoalan di kalangan orang Arab dahulu kala saat Nabi lahir, kerana kerana bulan yang Nabi lahir dengan hari yang Nabi lahir. Hari Isnin itu semua kita tahu Nabi lahir pada hari Isnin, cuma tarikhnya saja tidak dapat tentukan secara apa orang kata secara tepatnya, masya-Allah. Tapi Isnin memang Nabi adalah hari yang Nabi lahir, masya-Allah. Kerana Nabi pernah berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya pada Nabi kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, maka jawab Nabi, aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku suka berpuasa pada hari kelahiran aku. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, sebenarnya Nabi sendiri menyambut hari kelahiran Nabi, itu yang kita sambut hari ini, yang berupa Maulidur Rasul. Masya-Allah, tabarakallah. Cuma orang Arab dia tanya, orang Arab jahiliyah ni dia tanya, kenapa Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal?
Kerana bulan Rabiul Awal ini dikenali sebagai syahrun maj'ulun inda al-Arab, yang bermaksud bulan yang tidak ada kebesaran bagi orang Arab. Orang-orang jahiliyah Arab, bagi mereka bulan yang besar adalah Muharram. Bulan yang besar adalah bulan Muharram. Jadi mereka bertanya, kenapa Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Sedangkan kalau dia seorang Rasul, kalau patut dia kena dilahirkan pada bulan Muharram. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi apakah jawapan yang boleh diberikan kepada mereka ini? Jawapan yang diberikan oleh para ulama antaranya adalah punya pasai Allah. Itu jawapan dia. Masya Allah. Allah punya pasai lah. Tidak kan? Allah nak lahirkan Nabi pada bulan apa? Allah punya suka lah kan? Masya Allah. Tapi kalau kita jawab lagu tu, orang takkan setuju. Betul tak kan? Masya Allah. Maka adalah ulama-ulama, mereka buat sedikit kajian. Mereka kata, ada dua pendapat kenapa Allah pilih bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Yang pertamanya adalah, kalau seseorang itu lahir pada sesuatu bulan yang besar, maka dia akan dapat kemuliaan. Contoh macam kalau saya lahir pada bulan Ramadan, maka saya dapat kemuliaan kerana saya lahir pada bulan yang mulia. Tidak, orang kata, oh bagus Ustaz Syamuga melahir bulan Ramadan, oh saya dapat kemuliaan kerana saya lahir pada bulan mulia. Tetapi Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, maka bulan itu yang mendapat kemuliaan sempena dengan kelahiran Nabi SAW. Itu satu pendapat. Pendapat yang keduanya ialah, kata setengah ulama, bulan Rabiul Awal ataupun diambil daripada kata Rabiul. Rabiul ini maksud dia musim bunga. Rabiul ini adalah musim bunga. Kan? Apa kena mengena Nabi lahir dengan musim bunga? Baik, bunga ni lazimnya bersifat apa? Cantik, menawan, seri. Tidak. Sekarang kita tengok hari lahir pun bagi bunga. Tidak, hari perkahwinan pun bagi bunga, anak graduate pun bagi bunga, nak meluahkan cinta pun bagi bunga, mati pun tak mau bunga juga. Masya Allah kan. Jadi bunga lah segala-galanya hari ini. Manusia nak berkomunikasi, dia lebih suka pada bunga. Kadang-kadang kita sedih pun kan, kita tengok bunga, kita pergi sembang dengan bunga, kita gaduh dengan bini kan. Masya Allah. Bila gaduh dengan bini, sembang dengan bunga kan. Ai bunga, hang lagi cantik. Kalau aku tahu perangai dia lagu ni, baik aku menikah dengan hang saja kan. Masya Allah kan. Jadi bunga ni Masya Allah, dia ada satu sifat daya tarikan kerana cantiknya bunga ni kan. Masya Allah. Hatta bunga tai ayam pun cantik, oh Masya Allah kan. Maka Allah nak bagi simboliknya, cantiknya akhlak Nabi SAW, cantik seperti bunga. Jadi itulah antara sebab Allah pilih bulan Rabiul Awal. Manakala hari apa pula? Hari Isnin. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Maka bagi orang Arab, hari Isnin ini dikenali sebagai Yaumun Maj'ulun inda al-Arab, yang bermaksud hari yang tidak ada kebesaran. Kerana bagi orang Arab, hari yang besar adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang besar kan. Masya Allah. Jadi mereka tanya, kenapa lahir hari Isnin? Nabi patut kena lahir hari Jumaat lah. Jadi apa jawapan yang diberikan? Sama juga, punya pasai Allah kan? Allah punya suka lah kan. Masya Allah. Tapi kalau jawab lagu tu orang terima tak? Tak, mereka takkan terima. Maka ulama buat satu kajian, kata mereka macam tadi juga, bila seseorang lahir pada satu hari yang besar, maka dia dapat kemuliaan. Macam contoh, kalau saya lahir pada hari Jumaat, mesti orang kata, bagus oh, lahir pun hari Jumaat, mati pun hari Jumaat. Sekarang kan Masya Allah, mati pada hari Jumaat pun kita anggap besar. Masya Allah kan, mati pada hari Jumaat, hari yang baik. Masya Allah. So kita dapat kemuliaan kerana hari itu adalah hari yang besar, hari yang mulia. Tetapi dalam kelahiran Nabi lahir pada hari Isnin, maka hari Isnin itulah mendapat kemuliaan sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ialah, hari Isnin ini adalah hari di mana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari Isnin ada dalil hadis.
Allah ciptakan pokok tumbuh-tumbuhan ini pada hari Isnin. Masya Allah. Jadi pokok lazimnya dia bawa apa kepada kita? Makanan, buah-buahan. Itu makanan bagi jasad kita. Tetapi badan manusia ada roh. Roh kita pun perlukan makanan. Apakah makanan kepada roh kita? Yaitu taqarrab ilallah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kenalkan kita kepada Allah? Bukan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui zikir yang diajar oleh Nabi, melalui istighfar yang diajar oleh Nabi, melalui tamjid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yang kita selalu sebut. Semua ni siapa ajak pada kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi dilahirkan pada hari Isnin, simboliknya Nabi membawa makanan kepada roh kita, iaitu mengenal pencipta segala sekalian alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit latar belakang tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu pasal benda ini kerana uniknya Nabi kita. Subhanallah. Uniknya pasal apa? Kerana tidak ada seorang Nabi ataupun Rasul yang Allah dan para malaikat bersalawat dan salam ke atas mereka, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada 124,000 Nabi yang pernah kita tengok di dalam kitab. Manakala kitab-kitab lain sebut ada lebih kurang 440,000 Nabi yang pernah Allah utuskan kepada umat manusia semuanya. Tidak ada seorang pun yang Allah selawat ataupun salam ke atas mereka melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini dalilnya boleh kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kan, masya-Allah. So maksud dia Allah dan para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam dengan penuh hormatnya. Allah perintah ke atas kita. Masya Allah. Kalau kita tengok imbas kembali balik, kita fikir secara rasionalnya, kenapa Allah selawat ke atas Nabi Muhammad? Mesti ada sesuatu yang unik kepada Nabi, ada pada diri Nabi. Apakah keunikan itu sehingga Allah berselawat ke atas Nabi? Maka hani Nabi jawab melalui satu hadis riwayat Al-Hakim di mana Nabi bersabda, "Inni indallahi khatimun nabiyyin wa adamu munjadilun fi tinati." Atau kama qala, Nabi kata, aku sesungguhnya dijadikan oleh Allah sebagai penutup segala nabi dan rasul, dan aku telah berada terlebih dahulu. Waktu itu wa adamu munjadilun fitinati, waktu itu Nabi Adam masih dalam keadaan tanah. Masya Allah. Maknanya Allah sedang membentuk Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad sudah ada. Masya Allah. Artinya Nabi adalah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad Nabi kah, roh Nabi kah, nur Nabi kah, itu tidak dapat ditetapkan. Itu tidak mempunyai satu dalil yang kuat, Masya Allah. Tapi yang sahihnya Nabi adalah makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah tuan-tuan, bukan takat Allah salawat sahaja, malahan kelahiran Nabi juga dicatatkan beberapa perkara yang luar biasa berlaku saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni antaranya 50 hari sebelum Nabi nak lahir, Allah cucikan kota Mekah yang diserang oleh tentera gajah. Siapa dia? Raja Abraha dengan 6,000 tenteranya. Allah hantar burung ababil, cuci habis mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ini berlaku 50 hari sebelum Nabi nak lahir. Waktu Nabi lahir apa terjadi? Ada seorang ulama yang masyhur, saya selalu sebut, siapa dia? Imam Daibak. Imam Ad-Daibak ini seorang ulama maulid yang sangat masyhur. Antara kitab dia yang sangat masyhur adalah
Al-Maulid Ad-Daibah, masya-Allah. Dalam kitab itu dia tulis satu syair tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Daibah? Fahtazal arsyu taraba wastibashara wazdadal kursiyyu haibata wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa tajjatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfara. Maksudnya kata Imam Daibah, fahtazal arsyu taraba wastibashara. Arasy Allah bergoncang dengan kuatnya melahirkan perasaan suka dan gembira saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibata wa waqara. Al-kursiyyu Allah Subhanahu wa taala mendapat kemuliaan sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad. Masya-Allah tabarakallah. Wamtala'ati samawati anwara. Langit turut bergembira dengan mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Hak ni datuk Nabi nampak, mak Nabi pun nampak, kerana teramat-amat luar biasa cahaya yang keluar. Pasal apa? Langit pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfara. Dan para malaikat bergemuruh dengan mengadakan tahlil, tamjid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Sebab tu kata ulama masyhur, iaitu Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam satu artikelnya dia kata, dalam satu kitabnya dia kata, yang ada atas langit, yang ada di pertengahan langit, yang ada atas daratan, yang ada di atas lautan, yang ada di dalam lautan, kehidupan lautan, segala ikan dan semuanya, dan segala kehidupan di atas daratan, segala tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang mati, yang hijau, yang kering, yang kuning, itu apa, segala serangga, segala binatang, semua meraihkan kegembiraan mereka atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya menjadi wajib untuk kita senantiasa bersukaria dan bergembira atas kelahiran Nabi yang mengenalkan kita dengan agama suci, yaitu agama Islam. Masya Allah tabarakallah. Atu habat Nabi, masya Allah. Nama Nabi siapa bagi? Allah bagi. Muhammad itu Allah bagi. Ada yang kata nama itu datuk Nabi yang pilih. Dan tidak ada seorang Arab yang bernama Muhammad waktu zaman itu. Masya Allah. Memang pelik nama itu. Bagi kita, kalau datuk Nabi yang pilih nama itu pun Allah yang menggerakkan sebenarnya. Masya Allah. Allah yang pilih. Orang tanya, Ustaz, apa dalil yang mengatakan Allah yang pilih nama itu? Baik, kita tengok Quran. Quran itulah dalil sebenarnya. Tidak. Sebelum Allah melahirkan Nabi ke dunia ini, Allah telah ciptakan juga, Masya Allah. Walaupun Nabi makhluk yang pertama, tetapi Al-Quran juga Allah telah jadikan terlebih dahulu. Masya Allah. Allah jadikan Al-Quran seketul itu dengan 30 juzuknya, 114 surahnya, dengan 6.236 ayat itu Allah telah jadikan Quran. Dan Allah letak di mana? Di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam secara tadarruj, iaitu beransur-ansur selama 23 tahun. Tapi yang sebenarnya Quran seketul itu Allah sudah jadikan terlebih dahulu dan diletak di Lauh Mahfuz. Itu betul, semua kita setuju. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Muhammad. Surah Muhammad. Betul tak? Maknanya Nabi belum lahir lagi ke dunia ini, Al-Quran sudah ada. Tapi dalam Al-Quran sudah ada surah Muhammad. Maknanya nama tu siapa pilih? Terang-terang nama tu Allah yang pilih. Masya Allah. Apa maksud Muhammad? Saya pernah sebut banyak kali. Apa maksud Muhammad? Yang terpuji. Apa yang terpuji? Masya Allah, kita nak tahu apa yang terpuji, yang maksud puji yang sebenarnya itu apa dia? Kata ulama, antaranya ada dua hukum mereka bawa, hukum fa'il, hukum maf'ul. Dari hukum fa'il, Muhammad bermaksud orang yang paling banyak memuji Allah. Itu maksud Muhammad. Orang yang paling banyak memuji Allah.
Tidak ada satu makhluk di dalam alam ini yang memuji Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk puji Allah, bangun puji Allah, jalan puji Allah, tidur puji Allah, bangun tidur puji Allah, keluar daripada tandai puji Allah, diuji pun tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab tu Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah. Apa Nabi sabda? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar atau kama qala. Maksudnya setiap perkara baik yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi itu maksud Muhammad, orang yang paling banyak memuji Allah. Ustaz, kita pun puji Allah juga. Betul. Bila kita puji? Lepas perut kenyang. Alhamdulillah. Tidak, Masya Allah. Itu pun kalau ingat kan, Masya Allah. Itu dari segi fa'ilnya. Manakala dari hukum maf'ulnya, kata ulama, Muhammad bererti orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Muhammad bererti orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Tidak ada seorang nabi ataupun satu makhluk di alam semesta ini yang Allah puji lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh tengok dalam Quran sendiri, semua nabi Allah panggil dengan nama mereka. Ya Adam, ya Nuh, ya Saleh, ya Ilyas, ya Idris, ya Ibrahim, ya Ishaq, ya Ismail, ya Musa, ya Isa. Semua Allah panggil dengan nama-nama mereka. Ada Allah panggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Ya Muhammad, tak ada. Allah panggil dengan gelaran-gelaran yang cukup-cukup hebat. Masya Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nazir, ya Bashir, Sirajal Munir, ya Ra'uf, ya Rahim, ya Toha, ya Yasin, ya Muzammil, ya Muddathir. Begitu banyak nama Allah bagi. Ada seorang ulama Maulana daripada Pakistan, dia pernah menghasilkan satu kitab yang besar, menghimpunkan hampir 800 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya. Subhanallah, nama pun begitu hebat Muhammad ini kan, Masya Allah. Sebab itulah Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala kata, siapa yang ada Muhammad bersama dengan dia, hidup dia penuh dengan keberkatan. Siapa yang ada Muhammad bersama dengan dia, hidup dia penuh dengan keberkatan. Pasal apa? Apa maksud dia? Ada dua maksud. Satu, siapa yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dia penuh dengan keberkatan. Yang maksud keduanya, nama siapa yang ada Muhammad di depannya, hidup dia penuh dengan keberkatan. Macam mana kita nak tahu ada keberkatan? Siapa yang kata ada keberkatan? Tu Allah sebut di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan mereka tidak akan ditimpa musibah selagi engkau ada bersama-sama dengan mereka, wahai Muhammad. Masya Allah. Itulah kalau dapat anak, bola nama elok. Lah ni punya anak-anak nak sebut dalam mulut pun tak lepas. Masya Allah. Keluar-keluar nama anak Jack pula dah. Tidak. Keluar-keluar nama anak Isaac pun. Masya Allah. Keluar-keluar nama anak Mr. Red, Mr. Black pun. Derita pun ada. Nama anak Derita. Saya tanya mana dapat nama ni maklum. Ustaz, saya sejak mengandung dia sampai saya lahirkan dia, hidup saya penuh dengan derita Ustaz. Tu nama anak pun derita. Masya Allah. Tu belum lagi nama anak Mazda. Nama anak Mazda, saya tanya, hang ni lahirkan anak awak, bini hang Jepun ke? Tak. Habis bini saya nama dia Mazna Ustaz. Nama saya Daud. Jadi saya ambil Mazna, saya ambil Daud, saya cantum, saya kerat, dapat Mazda Ustaz. Itu dia. Mai tanya kat kita apa maksud Mazda. Saya kata hang pi tanya ulama belah Tokyo, depa tahu mana aku tahu. Masya-Allah kan. Bola nama elok kan, Masya-Allah. Nah, ada orang tanya, Ustaz, saya ada seorang anak lelaki.
Ustaz bagilah satu nama yang cukup glamour, nama yang masya-Allah, yang jarang ada pada seseorang. Ustaz adakah nama macam tu? Saya kata ada. Untuk anak lelaki saya ada, anak perempuan saya tak ada. Apa namanya? Muhammad Shah Syamugam. Boh, nama tu masya-Allah. Tidak kan? Kan? Seorang Syamugam saja. Ada mati Syamugam esok mana ada. Tidak kan? Masya-Allah kan? Tu boh nama tu kan? Masya-Allah. Boh nama elok tak kira boh nama apa sekalipun, depan tu pastikan ada Muhammad, karena hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa makana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, dan mereka takkan ditimpa musibah selagi engkau ada bersama-sama dengan mereka. Tuan-tuan, bukan sekadar musibah, malahan azab Allah pun dihentikan ke atas umat manusia karena tangisan, mulianya tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Quran. Dalam satu riwayat Nabi baca Quran surah Al-Maidah ayat 114 apa saya pun tak tahu. Dia maitang satu ayat yang menceritakan tentang seksaan yang akan dilalui oleh umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi teriak menangis. Tutup Quran. Sambung balik. Mai satu ayat yang menceritakan tentang azab yang akan dilalui oleh umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi teriak menangis. Menangisnya Nabi sampai Allah utuskan malaikat Jibril alaihissalam pergi bertemu Muhammad, tanya kepadanya kenapa dia menangis. Apa Allah tak tahukah kenapa Nabi menangis? Allah tahu, tapi cuma nak habaq di sini hubungan Allah dengan Nabi, Masya Allah kan, subhanallah, begitu rapat kan, sampai Nabi menangis Allah boleh utus malaikat Jibril. Kita menangis siapa pun tak peduli, Masya Allah, tidak kan? Kan? Ya Allah kan? Malaikat Jibril mai tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Maka Nabi kata, ummati 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 ya Jibril, umat aku ya Jibril. Jibril terus naik pergi jumpa Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, sesungguhnya Rasulullah menangis terkenang pada nasib umatnya, apakah azab yang akan mereka lalui. Apa kata Allah? Anzil ila Muhammadin wa kullah, kau turun kepada Muhammad dan katakan kepadanya, inna sanurtika fi ummatika wa nasu'uka fihum, sesungguhnya aku Allah redha ke atas Muhammad dan umatnya, dan aku tidak akan sedihkan Muhammad kerana umatnya. Tuan-tuan, henti terus azab ke atas kita. Tidak ada azab Allah. Tak percaya? Cuba kita tengok apa terjadi kepada kaum-kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan mereka. Pasal apa? Mereka engkar kepada Allah, tidak tunduk patuh, tak sujud kepada Allah. Apa berlaku kepada kaum-kaum Nabi Hud alaihissalam? Semuanya Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, binasakan mereka kerana mereka engkar kepada Allah, tak sembah Allah dan sebagainya. Apa berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam? Allah hancurkan mereka, termasuk isteri dia sekali, kerana mereka seks luar tabi'i, iaitu laki main laki, perempuan main perempuan dan sebagainya, pondan dan sebagainya kan, LGBTQ apa yang kita dah sebut kan, Masya Allah. Tu. Jadi kadang-kadang saya pun pelik juga, mereka panggil pondan kunyit. Maksud apa? Tak ada kunyit bagus mana punya produk, betul tak kan? Masya Allah, kunyit bagus yo, antibiotik cukup tinggi punya. Dia pergi panggil pondan dengan kunyit, Masya Allah. Panggil lah pondan, betul tak kan? Apa nak malu-malu saya? Masya Allah. Nah, tuan-tuan, cuba kita buka mata kita dan tengok apakah kemungkaran dahulu kala sekarang ada kata tak? Lebih ada. Lebih ada. Ramai yang tak solat, ramai yang tak berpuasa, Masya Allah. Ramai juga yang tak keluarkan zakat hari ini, engkar kepada Allah lah itu, Masya Allah. Berapa banyak yang masih mengamalkan khurafat, berapa banyak yang sedang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak ada kah kemungkaran itu? Pondan LGBT itu semua tak ada kah? Lagi ada, Masya Allah, siap pondan pergi pegang Kaabah.
Betul tak kan? Dia pegang Kaabah tak pernah dalam sejarah, Masya Allah. Malaysia catat sejarah, Pondan sentuh Kaabah satu macam yang post lagi, Masya Allah. Aku tak kena azab pun dia tanya. Betul tak, Masya Allah? Pasal apa tak ada azab? Inna sanurtika fi ummatika wa nasu'uka fihum. Allah sebut, aku redha kepada Muhammad dan umatnya. Aku takkan sedihkan Muhammad kerana umat dia. Masya Allah. Azab kita henti, tuan-tuan. Masya Allah. Sampai sekarang ada apa-apa azab yang Allah bagi? Tak ada. Itu hebatnya tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni, tuan-tuan, rahmatnya Nabi, termasuk orang-orang kafir juga turut merasai kesemua ini. Betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Itu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tangisan Nabi itu begitu mulia. Tapi Nabi juga pernah menangis untuk kita, tahu tak, tuan-tuan? Nabi pernah menangis untuk kita, rindu kepada kita, nak jumpa sangat-sangat dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu riwayat, habis solat ke apa tak tahu, Nabi nak pergi salam dengan para sahabat yang sedang beratur macam tu. Tiba-tiba Nabi terhenti, Nabi menangis. Sahabat tengok Nabi sedang menangis. Menangisnya Nabi, kata sahabat, air mata Nabi membasahi keseluruhan pipi Nabi. Janggut Nabi yang lebat jadi kecut kerana basah dengan air mata Nabi. Bila Nabi menangis, apa lagi sahabat? Semua menangis juga, Masya Allah. Mereka pergi peluk Nabi, cium Nabi, bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah, sakit kah? La, tidak. Habis turun ayat-ayat pedih kah? La, tidak. Habis kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Maka Nabi kata, wadatu anni lakitu ikhwan. Sesungguhnya aku rindu kepada ikhwan aku, kata Nabi. Sahabat tak faham siapa itu ikhwan. Mereka awalnya tak faham siapa itu ikhwan yang Nabi maksudkan. Mereka ingat mereka lah ikhwan itu. Mereka ingat mereka. Maka sahabat tanya, awalaisa nahnu ikhwan ya Rasulullah? Bukankah kami ni ikhwan kamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La, tidak. Terkejut sahabat. Kalau kami bukan ikhwan, habis kami ni siapa? Antum ashabi. Kamu semua sahabat aku. Habis siapa ikhwan tu ya Rasulullah? Untuk siapa yang kamu menangis ya Rasulullah? Ikhwan yang jenis macam mana yang kamu rindu ni ya Rasulullah? Cuba ceritakan kepada kami. Kami pun nak tahu juga. Maka Nabi kata, walakin ikhwan nikiyalladzina amanu bi walam yarawni. Ikhwan yang aku maksudkan adalah mereka yang tidak pernah melihat wajah aku, tetapi mereka beriman kepada aku. Siapa dia? Kita lah. 1500 tahun dahulu Nabi menangis, rindu dengan kita, nak jumpa kita. Apa tak daya aku takkan jumpa mereka, kata Nabi. Masya Allah. Nabi nak peluk kita, tuan-tuan. Masya Allah. Menangis, rindu dengan kita. Subhanallah. Tuan-tuan tahu dah Nabi berdoa untuk kita? Tuan-tuan tahu dah Nabi berdoa untuk kita? Allahu Akbar. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ada bersama dengan dia, bersama dengan Aisyah. Waktu tu Nabi happy, gembira, satu macam punya gembira. Maka Aisyah pun pergi dekat Nabi. Dia minta, ya Rasulullah, doalah untuk saya ya Rasulullah. Nabi pun tanda tangan baca doa. Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama wa zanniha wa ma aqaratu wa ma asratu wa ma a'lanat. Ada satu doa banyak Nabi baca. Maksudnya Nabi kata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang dia buat secara terang-terang, secara sembunyi, dosa yang telah dia buat, dosa yang sedang dia buat, dan dosa yang akan dia buat. Bila Nabi baca doa sedemikian, Aisyah menangis, teriak Aisyah. Maka Nabi tanya, kenapa kamu menangis ya Aisyah? Ini air mata gembira ya Rasulullah. Doa kamu tidak ada hijabnya. Mestilah Allah akan ampunkan dosa-dosa saya, kata Aisyah. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu antara kesebelasan isteri Nabi SAW, Aisyah adalah seorang isteri yang Nabi sayang lebih sikit. Nabi cenderung ke arah Aisyah ni lebih sikit. Sebab tu ada satu doa riwayat Abu Daud. Nabi baca doa ni, Allahumma haza khasmi fima tamlik fala talumni tamlik wala amlik. Lebih kurang macam tu doa tu. Ya Allah, inilah bahagian-bahagian aku yang dapat aku sediakan. Jangan kamu mencelah aku atas sesuatu yang engkau ada tapi aku tak ada, kata Nabi. Jangan mencela aku atas sesuatu yang engkau ada tapi aku tak ada. Apa yang Nabi kata Nabi tak ada?
Banyakkan ulama fiqh kata yang Nabi kata yang aku tak ada maksudnya hati. Pasal apa? Walaupun dari segi faraid Nabi buat semuanya sama rata yang terbaik kepada kesemua isteri-isteri baginda, tetapi mai tang kasih sayang Nabi cenderung ke arah Aisyah lebih sikit. Masya Allah. Itu tuan-tuan kalau tengok dalam surah An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu tidak boleh berlaku adil di dalam kasih sayang terhadap isteri-isteri kamu walau harastum, walaupun kamu bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah pun dah habaq dah, kita tak boleh berlaku adil di dalam kasih sayang. Masya Allah. Sebab itulah kasih sayang tidak diletak sebagai syarat keadilan di dalam hak berpoligami. Kalau kita ada 4 orang isteri, tu dia larat kan 4 orang isteri, satu pun tak boleh, tidak kan? Masya Allah. Yang satu tu pun jerkah sampai elektrik putih, tidak. Abang putih elektrik, Masya Allah. Nah, trik-trik pun Masya Allah. Macam guru kan ya. Kan Masya Allah. Kan kalau ada 4 orang, mesti akan ada seorang yang kita cenderung ke arah dia. Masya Allah. Tu tuan-tuan, ayahnya, ibu-ibu, isteri yang Nabi sayang pun Nabi baca doa sekali tu. Apa kata Nabi pada Aisyah? Ya Aisyah, wallahi innaha ladawati li ummati fi kulli salat. Aisyah, demi Allah, inilah doa aku ke atas semua umat-umat aku di dalam setiap solat aku, kata Nabi. Allah. Kita tak hidup zaman Nabi, kita tak pernah tengok Nabi, Masya Allah. Tapi Nabi tahu apa keperluan kita kan? Masya Allah. Nabi baca doa, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa umat-umat aku yang mereka buat secara terang-terang, yang mereka buat secara sembunyi, dosa yang telah mereka buat, dosa yang sedang mereka buat, dan dosa yang akan mereka buat. Masya Allah. Nabi baca doa untuk kita, tuan-tuan. Itu pun Nabi berani sumpah atas nama Allah. Wallahi, kata Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Sayangnya Nabi kepada kita bukan takat itu juga, tuan-tuan. Masya Allah. Di hujung-hujung hayat Nabi, malaikat maut sedang menanti, Masya Allah, nak pisahkan roh Nabi daripada jasadnya. Nabi minta simpang sekejap, minta malaikat Jibril alaihissalam turun. Ada yang kata riwayat ini palsu, tapi riwayat ini sahih. Ada di dalam kitab Mu'jamal Khabir ataupun Mu'jamal Awsat karangan Imam Tabrani rahimahullah ta'ala. Maka turun malaikat Jibril. Maka Allah, Nabi tanya Jibril, gembirakanlah aku. Kata Jibril, aku nampak langit dibuka luas, wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Gembirakanlah aku lagi, Jibril. Aku nampak syurga sedang dihiasi dengan penuh gemilang. Alhamdulillah. Gembirakanlah aku lagi, Jibril. Malaikat sedang berhias menanti ketibahan ruh engkau, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Gembirakanlah aku lagi, Jibril. Engkaulah orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Gembirakanlah aku lagi, Jibril. Engkau adalah satu-satunya Nabi yang memiliki syafaat. Alhamdulillah. Gembirakanlah aku lagi. Malaikat Jibril tanya, apa yang kamu nak dengar sebenarnya ni, ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya Jibril, apakah hak umat-umat aku depan Allah nanti? Apa akan jadi kepada mereka? Mereka sembahyang, mereka puasa, mereka bayar zakat, mereka buat haji. Apa akan jadi kepada mereka, ya Jibril? Kata Jibril, abshir ya Habiballah, bergembiralah wahai kekasih Allah. Fa inna Allah azza wa jal kul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada aku, kata malaikat Jibril. Apa yang Allah firman kepada engkau, wahai Jibril? Kata Jibril, qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Masya Allah. Kata Jibril, aku dengar Allah pernah berfirman kepada aku, wahai kekasih Allah. Apa kata Allah? Aku haramkan syurga aku kepada mana-mana nabi dan umat mereka, hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad, melainkan engkau dan umat kamu saja akan masuk ke dalam syurga.
terlebih dahulu. Maka barulah nampak ceria wajah Nabi. Alana tobat nafsi, barulah tenang jiwa aku, kata Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Di hujung hayat Nabi, Nabi pastikan semua kita selamat mendarat di syurga. Allahu Akbar. Itu kasihnya Nabi pada kita. Cuma persoalan, tuan-tuan, adakah kita benar-benar cinta pada Nabi? Adakah kita ingat Nabi pada Maulidur Rasul saja, ataupun senantiasa kita ingat pada Nabi? Kalau benar kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, buktikan melalui dua perkara dalam hidup kita. Apa dia? Yang pertama fardu, yang kedua fadl. Apa dia fardu? Fardu ni wajib. Wajib kena buat. Apa yang kita kena buat? Wajib kena ikut segala syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya wajib kena hidup di dalam sibagah Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi hari ini sayangnya kita ramai mengaku Islam, tetapi tak boleh bawa Islam dalam diri dia hari ini. Masya Allah. Itulah sayangnya kita hari ini. Masya Allah. Tuan-tuan, saya pernah baca satu hadis mula-mula masa saya mengaji. Mafhum hadis itu, Nabi kata, barang siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia dengan urusan agama. Saya mula-mula tak faham. Saya ada ingat apa? Kalau Allah nak bagi kebaikan, mungkin Allah bagi dia jadi kaya, mungkin Allah bagi dia orang senang, mungkin Allah bagi dia businessman, mungkin Allah bagi dia kesihatan. Itulah kebaikan yang kita dah fikir. Tapi Nabi kata, kalau Allah nak bagi kebaikan, Allah akan fahamkan dia dengan agama. Pasal apa Nabi kata macam tu? Inilah yang kita dah tengok hari ini. Ramai mengaku Islam, tapi dia tak bawa Islam dalam diri dia. Masya Allah. Saya pergi kedai makan. Lah ni kedai makan, Masya Allah, alhamdulillah, jemaahnya lebih ramai daripada jemaah di masjid dan surau. Masya Allah. Punyalah ramai. Masya Allah. Saya ingat lain kali surau kena bina sebelah dengan kedai makan, baru boleh ikut. Masya Allah kan. Ramai jemaah. Alhamdulillah. Masya Allah kan. Saya tengok, tapi tengok tuan-tuan, tengok mesti family mai kan. Masya Allah kan. Bagus mereka ni, bagus. Bawa anak, isteri, cucu, cicit, semua pergi makan kedai. Masya Allah. Tapi saya tak pernah tengok mereka bawa mai semayang. Masya Allah kan. Tengoklah kaki-kaki isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, semua pakai tudung. Alhamdulillah. Kaki tak ada stocking. Apakah kaki seorang wanita itu bukan aurat? Aurat lah. Pasal apa tak mau pakai stocking? Dosa kecil sajalah ustaz, nanti ambil wudu habislah dosa tu pula dah. Tidak kan? Bagus. Lepas lagi cerdik kan. Masya Allah. Betul dosa kecil, tetapi Nabi juga pernah sebut jangan pandang remeh terhadap dosa-dosa kecil. Lambat laun dia faham kamu. Masya Allah. Kecil-kecil lah, lama-lama jadi bukit. Masya Allah, tabarakallah. Kadang tudung pun tak nak pakai. Masya Allah. Bila dia pakai tudung, bila nak pergi qada hajat, masuk tandai masjid, ambil lapis lah. Kadang-kadang pakai sweater tutup. Masya Allah. Habis keluar tandai, buka balik. Masya Allah. Maknanya apa dia? Ramai mengaku Islam, tapi tak boleh bawa Islam dalam diri dia. Ni kata tanda kita cinta pada Nabi SAW. Dah. Masya Allah. Yang keduanya, saya cepat-cepatkan, kita ada SOP. Yang keduanya fadl. Fadl ni apa dia? Memuliakan Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup kita. Betulkah kita cinta pada Nabi? Buktikan melalui ikut sunnah-sunnah Nabi. Nak kata sunnah Nabi ni berlambak sangat, Masya Allah kan. Ikutlah yang mana kita mampu ikut dengan niat nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi seorang. Pula dah. Apa menikah ramai saja kah sunnah Nabi? Menikah satu tu bukan sunnah Nabi kah? Menikah satu pun sunnah Nabi. Tidak. Tengok Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Nabi. Ada dah Nabi menikah lain? Tak ada. Lepas Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lain. Betul tak? Subhanallah. Jadi kalau betul-betul kita nak buat poligami cara Nabi, tunggu isteri pertama mati dulu. Pula dah.
Perak ustaz, tunggu dia punya lihat tambah mati macam mana nak buat, insya-Allah. Itu senang cerita. Saya ada satu cadangan. Kita lah ni boleh rentas negeri, betul tak? Pergilah bercuti, bawa isteri kita ke Selangor, masya-Allah. Cari red zone. Masya-Allah. Bercuti di situ. Pelitup muka jangan beli bagi kat dia. Balik confirm kita seorang je balik. Dia tak balik, masya-Allah. Nah. Berlambas sunnah Nabi doa dah. Yang hampir buat benda ni pasal apa, menikah lagi satu pasal apa? Masya-Allah. Sembayang berjamaah sunnah Nabi dah. Sunnah Nabi. Dulu masa masjid surau ditutup, hang bising banyak, betul tak? Apalah takut dekat penyakit, tak takut pada Allah kan? Sampai rumah Allah hampa tutup, hampa jawab. Tu dia, saya pun kena. Ustaz jawab, dia kata, pula macam apa aku kena jawab? Hamba tutup masjid kan? Dia, masya-Allah. Lah ni masjid surau buka luas-luas. Hang pi mana? Tidak. Sembang kencang, masya-Allah. Tu sunnah Nabi awak tak boleh buat kan, masya-Allah. Apa lagi ni? Satu sunnah Nabi yang paling senang kita nak buat tetapi sedang terakis dan sedang hilang. Apa dia? Senyum. Senyum, betul tak? Lihat pada orang, senyum, masya-Allah. Laki sama laki lah, jangan ambil senyum kami ni orang pula. Ambil, masya-Allah kan? Melontarkan senyuman bila tengok orang Islam senyum kan, masya-Allah. Ini tengok pun pandang macam nak kena bayar hutang pula dah kan, masya-Allah. Ini sedang hapus, sedang hilang sunnah ni. Satu lagi hilang sunnah Nabi yang sedang di dalam penghakisan. Apa dia? Memberi salam, masya-Allah. Memberi salam. Jumpa sama-sama Islam ada salam kah? Marah dah. Apatah lagi kalau tak puas hati, kenduri kendara pun tak pi, tak dijemput. Masya-Allah. Ini kita hari ni kan, Allahu Akbar. Sunnah Nabi apa kita nak buat lagu tu, masya-Allah. Ni cara kita cinta Nabi kah? Masya-Allah. Dah, masya-Allah. Simple punya sunnah kita tak boleh buat, masya-Allah. Tengok ahli keluarga kita, anak kita, berapa banyak kita peluk anak kita. Peluk bini tu benda lain lah, masya-Allah, tu tak payah amal lah. Tapi peluk anak-anak kita, pernah tak kita peluk anak kita? Pernah tak kita peluk sama-sama kita, masya-Allah. Alah ni janganlah. Ni salam pun tak boleh kan. Tapi insya-Allah bila penyakit ini sudah tak ada dah, bila kita boleh solat surah rapat, pasalnya kita peluk sesama Islam, tuan-tuan, masya-Allah. Ni semua sunnah Nabi yang sedang kita lupakan saban hari, masya-Allah. Nak suruh buat sunnah besar-besar memang tak boleh. Hak kecil-kecil ni pun kalau kita tak mampu buat, apa yang kita nak kata kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kan? Tengok akhlak-akhlak Nabi, subhanallah, tuan-tuan, masya-Allah. Dengan orang kafir pun Nabi begitu baik. Kan? Dengan anak-anak kecil Nabi begitu baik, masya-Allah. Nabi pernah masuk dalam satu tempat itu, satu budak kecil main pegang tangan Nabi, tarik Nabi pergi ke sini. Dia tarik Nabi pergi ke sini. Nabi ikut dia, masya-Allah. Kalau kita cucu tarik pun depan lah ni luar dengan pipi lah, masya-Allah. Tu kita ni Nabi, dia tarik Nabi ikut pergi, masya-Allah. Dia tarik sini, Nabi ikut pergi, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tahu tak, dalam hukum fiqh ada kencing kanak-kanak lelaki yang belum 2 tahun itu sekadar basuh, mengecil ayak saja. Tapi kanak-kanak perempuan dia najis mutawasita kan, masya-Allah. Kenapa Nabi sebut macam tu? Hasan cucu Nabi, Sayyidina Hasan kencing atas dada Nabi. Depa marah, jangan Hasan. Nabi kata biarkan dia kencing. Tu masya-Allah Nabi, akhlak Nabi, subhanallah, hebat, masya-Allah. Akhlak Nabi dengan isteri-isteri Nabi, subhanallah. Kan? Pernah tak kita belajar, kita baca dalam mana-mana hadis yang kata Nabi maki isteri? Ada. Tegas ada, tapi maki tak pernah ada. Balik-balik rumah Humairah, wahai si merah-merah Aisyah lah, Nabi panggil. Masa apa hari ni? Tak masa apa ya Rasulullah, tak ada apa di rumah. Baik, aku puasa sajalah. Cuba kita balik tanya bini kita, hang masa apa? Dia kata gas habis bang. Tak apalah, hang relax dulu, aku pergi kena roti canai. Ada kita kata lagu tu? Mana ada.
Gas habis hang tak tahu order kah? Bukan suruh hang pergi usung gas itu, hang telefon dia hantar saja. Apa ni kan? Sampai gaduh boleh bercerai. Oh masya-Allah. Ada. Ya Allah ya Tuhan kami, masya-Allah. Kan? Itu semua kita kena belajar. Semua tu kita kena hidupkan dalam hidup kita. Kembali balik sunnah-sunnah Nabi ni, masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Aisyah, aku tengok hang dengan Rasul ini, dengan Nabi ini sangat-sangat rapat. Hang lain daripada yang lain Aisyah. Kamu buat apa?" Masya-Allah. Aisyah ajar, "Saya buat 3 perkara wahai ayah. Bila Nabi ada bersama dengan saya pastikan saya buat 3 perkara ni. Malum-malum tolong catat balik pergi buat." Betul? Apa kata Aisyah? Yang pertama, bila Nabi ada bersama dengan saya dengan Nabi lumbah lari di dalam rumah. Kadang Nabi menang, kadang Aisyah menang. Malum balik buat. Saya buat lagu ni, ada satu tempat kan. Dia ada satu palung dengan malung betul-betul buat. Masya-Allah. Kan? Habis-habis kuliah saya tengok dia lari, dua-dua lari. Saya pergi dekat palung tu, saya kata, "Palung apa? Palung buang tebiat ke apa ni, dia lari-lari apa?" Tadi saya dengar ceramah Ustaz kata Nabi dengan Aisyah lumbah lari. Jadi palung nak hidupkan sunnah tu lumbah lari dengan malung, dia kata. Saya kata, memang Nabi dengan Aisyah lumbah lari, tapi mereka lumbah lari dalam rumah yang hampa pergi tawaf satu taman ini. Pasal apa? Masya-Allah, kononnya sunnah. Ya Allah, over sangat sunnah dia. Yang kedua, Aisyah kata apa? Yang ni pun senang, malung balik pergi buat. Apa dia? Aisyah kata, "Saya dengan Nabi makan satu mulut." Faham? Nabi dengan Aisyah makan satu mulut. Nabi ambil kurma ke roti, Nabi letak dekat bibir Nabi ni, Aisyah pergi ambil dengan bibir dia. Malung balik buat, masya-Allah. Pastikan cucu-cucu tidur dulu, masya-Allah. Ada satu palung betul-betul buat, tuan-tuan. Betul-betul dia buat. Dia pula jenis rokok daun. Allah, habis rokok daun, bukan roti, bukan kurma, bihun goreng dengan telur goreng sekali. Masya-Allah, buah dalam mulut. Mama panggil bini dia, "Buka bu." Tak, bini dah apa dia buat lagu tu. Malung tu cirit 7 hari tak berhenti. Masya-Allah, agak-agak lah kan. Ya Allah, bihun goreng dengan telur goreng sekali. Yang ketiga, hani pun senang boleh buat. Apa dia? Aisyah kata, "Saya dengan Nabi tidur satu selimut." Saya dengan Nabi tidur satu selimut. Ada satu palung tanya saya, "Ustaz, bolehkah saya tidur dengan bini saya pakai satu kain pelekat?" Saya kata, "Boleh. Takut bila rumah terbakar, hamba nak lari lagu mana." Masya-Allah. Banyak akai betul depan ni. Ya Allah. Banyak sunnah Nabi, masya-Allah. Hidupkan balik sunnah-sunnah Nabi itu dalam hati, niat kerana nak memuliakan Nabi, kerana rasa cinta dengan Nabi, kerana rasa bila buat benda ni rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Apa serban? Kita pakai serban. Kalau rasa serban itu walaupun tidak ada di dalam sunnah jibiliyah, masya-Allah, tetapi kalau ada ulama yang kata kalau dengan berserban kita rasa dekat dengan Nabi, kalau kita rasa rindu dengan Nabi, sunnah Nabi lah tu, masya-Allah. Kan? Jadi kita buat sesuatu tu dalam hati, kena rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam umat-umat Nabi yang mendapat syafaatnya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu ceramah Maulidur Rasul kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita kenallah siapa Nabi kita. Kita kenallah bagaimana Nabi cinta kepada kita, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita pun berbalaslah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya. Tuan-tuan, saya ada satu kotak lebih saja minyak wangi white wood yang selalu saya pakai dan saya jual. Seandainya tuan-tuan nak beli, belilah kotak tu, saya jual dengan harga RM20. Masya-Allah, saya sedang cari dana untuk nak support seorang mu'alaf. Kisah dia, masya-Allah, sangat-sangat sedih. Dia umur 61 tahun. Dia masuk Islam di Melaka. Lepas tu anak bini dia tinggal dia main seorang-seorang, dia asal Kedah tapi dia bertugas di Melaka. Lepas tu dia duduk di rumah rumah wakaf Perkim. Dia dapat ujian kecil manis tinggi, kaki sebelah kena potong.
Kaki sebelah kena potong, badan pula separuh, minus stroke, Masya Allah. Duduk atas kerusi roda, tak boleh buat apa. Jadi rumah wakaf pun tak boleh jaga dia, hantar dia keluar. Akhirnya abang kandung dia mai ambil dia, Masya Allah. Abang kandung dia bukan beragama Islam, tetapi agama lain, Masya Allah, jaga dia. Tapi bila saya, mereka mai habangkan saya dengan sahabat saya, beli barang semua siap, pergi ziarah dia di Sungai Petani, Masya Allah. Jadi saya ziarah dia, saya bagi kata semangat pada dia, saya keluar dah, Masya Allah. Kali kedua saya dapat sumbangan daripada LHDN. Waktu PKPR itu, saya teringat pada dia, saya pergi bagi. Waktu nak keluar tu, dia pegang tangan saya, dia teriak. Dia kata, Ustaz, tolong keluarkan saya daripada sini, dia kata. Biarlah mereka sembahyang cara mereka, saya nak solat, Ustaz. Maknanya dia tak boleh solat di dalam rumah itu, kan. Saya mula-mula bukannya nak sangat pun ambil peduli pasal dia, kan, Masya Allah. Tapi bila dia kata tang solat, saya pun tak boleh duduk tenang dah. Akhirnya saya pergi merujuk dengan berbagai-bagai tempat. Saya sendiri pun bertugas di Darul Hidayah di bawah Jabatan Al-Awwal Agama Islam Pulau Pinang, yang kita buat tempat untuk meletak mualaf. Kita boleh tolong mereka. Nah, jadi saya call lah, saya cari pusat jagaan. Ada satu pusat jagaan di Sungai Petani, Bandar Putri Al-Zahir, Masya Allah, nama dia Al-Zahir. Tuan-tuan mungkin dengar kot. Pusat jagaan ini mereka untuk hak sakit mental dengan hak yang penagih dada. Mualaf semua dia betul jaga. Tapi saya merayu pada dia, dia kata tak apa Ustaz, saya terima dia, Masya Allah. Saya hantarlah, saya pergi ambil dekat rumah abang dia, lepas tu saya bawa dia pergi, Masya Allah. Ini pun saya beli kain pelekat, belum bagi kat dia, Masya Allah, kan. Jadi saya pergi daftar dia, daftar dekat ribu juga, cuma bulanan kena bayar 900 harga sebiji rumah, tuan-tuan. Mau tak mau saya dah pergi daftar dia di situ. Setiap bulan saya kena bayar 900. Bulan ni saya kena bayar 900 untuk dia, Masya Allah. Saja saya kongsi bersama tuan-tuan, kalau ada rezeki lebih nak bagi zakat kepada saya, Alhamdulillah, saya doakan moga-moga Allah gantikan balik semua kebaikan tuan-tuan, Masya Allah. Cuma itulah saya kongsilah nasib saudara kita macam mana. Saya buat pusat saya sendiri di Sungai Petani. Saya tubuhkan pusat tu, pusat Talaki Al-Mursyidin, untuk mengajak mereka yang baru masuk Islam ni. Tapi bila main masalah-masalah macam ni, Allah, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Itu baru ni satu. Ada pula perempuan 30 tahun masuk Islam, seorang diri dia dekat Pengkalan Lebangan, sewa rumah. Tapi dia pun ujian, tuan-tuan. Selang sehari kena buat dialisis. Allah, bukan takat dialisis, Masya Allah, tabarakallah. Tangan dia, tuan-tuan, saya buka gambar, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan sendiri tengok tangan dia jadi macam mana. Allahu Akbar. Tangan dia jadi jadi hitam, Masya Allah. Memang dia pun hitam, tapi hani hitam satu macam yang hitam lagi, tuan-tuan tengok. Masya Allah, kan. Kalau nak tengok banyak, Masya Allah. Dia perlukan pembedahan, nak letak belun, dia dialisis, dia letak belun apa saya pun tak tahu. Saya ingat belun hak 2 rupang, rupanya ada belun sampai 4,400 harga dia, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita ada jawapan depan Allah nanti, kan, Masya Allah, bila kita berdepan dengan situasi sedemikian. Itulah saya ada lagi balance 1 kotak lebih saja, Masya Allah. Ada dalam 12 ke 13 biji minyak wangi, tuan-tuan boleh wangi dia, sempoi minyak wangi, tuan-tuan, 3-4 hari lekat dekat badan. Masya Allah, kan. Jadi tuan-tuan, itulah daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam kuliah-kuliah yang lain, Masya Allah. Lebih kurang saya mohon maaf atas ketelanjuran kata-kata saya, atas kekasaran bahasa saya. Saya sayang semua, tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya kata saya sayang semua, Masya Allah. Saya tak ada keluarga, inilah keluarga saya, Masya Allah. Di sinilah Pak Su saya, Pak Long saya, Pak Cu saya, ayah saya, semua Allah gantikan macam ni, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kadang orang tanya saya, Ustaz tu cakap pasal orang Melayu, Ustaz ni Melayu kah? Dia tanya saya. Ada satu khutbah habis, dia tanya saya, Ustaz ni Melayu kah? Saya jawab, saya kata, nak jadi seorang Melayu itu tak perlu lahir dalam keluarga Melayu. Amalkan cara hidup orang Melayu, adat orang Melayu pun sudah jadi Melayu. Pasal apa? Nabi kata apa? Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, jadilah dia kaum tu. Maka saya ikut orang Melayu lah. Saya
Tidak, Masya Allah. Bini saya Melayu, anak saya semua saya letak Melayu. Apa salahnya? Tidak kan, Masya Allah. Melayu lah saya kan. Cuma kulit lain sikit lah. Tu aja. Ni tak ada apa. Makan ku putih-putih lah saya. Tidak kan, Masya Allah. Nah, jadi cukup sekadar itu saja daripada saya. Tuan-tuan, ribuan terima kasih. Saya ikhlas saya pesan pada tuan-tuan, jaga diri elok-elok sebab Natal ni masih duk melambat duk ada, khususnya negeri Kedah ni kadang naik turun masya-Allah. Nah, cuti juga, plan cuti masya-Allah. Jangan keluar serbu sekali lagu tu kan. Sampai kita nak keluar ceramah pun tak boleh, sangkut jam. Ya Allah ya Tuhan kami. Keluar tak apa, riyadhah ni memang penting untuk kita masya-Allah, tapi plan cuti kita dan sebagainya. Jaga diri elok-elok. Itu saja daripada saya. Haza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم.